Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi izin dan peluang untuk sama-sama kita mengulang kaji mudarasah al-ahadith an-nabawiyah yang diriwayatkan ataupun yang dihimpunkan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam karya beliau yang berkat ini, yang muntasyar, yang tersebar di serata dunia, yang menghimpunkan usul dasar ataupun prinsip-prinsip penting hadis-hadis yang menjadi usul ataupun dasar yang penting dalam perbahasan agama, merangkumi akidah, hukum, jihad dan sebagainya. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pada hadis yang keempat, kelima, keenam, ketujuh dan lapan insya-Allah sekiranya sempat. Pada kesempatan yang lepas kita selesai 3 hadis yang awal dan kita tidak terlalu panjangkan syarahan kerana hadis itu boleh jadi sudah diketahui oleh ramai lah, perbahasan tentang niat. Dan hadis yang kedua dikenali dengan hadis Jibril alaihi salam yang datang ke majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanyakan pelbagai soalan, dan dalam masa yang sama ta'dib ataupun ta'lim as-sahabah, adab fi talabatil ilm, mengajarkan para sahabat dan hadirin tentang adab-adab majlis ilmu. Jadi insya-Allah pada kali ini kita akan sambung pada hadis yang keempat dan akan dibacakan oleh saudara Lutfil Hadi insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimatin بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلوها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلوها رواه البخاري ومسلم. Okey, hadis yang keempat ini hadis yang diriwayatkan oleh Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, seorang sahabat yang dianggap sebagai kibarus sahabah lah, ataupun antara dianggap sebagai sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sahabat yang memegang rahsia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah Abi Abdurrahman ni dia punya kunyah dia lah, Abu Abdurrahman, dia kunyah gelaran kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dan Abdullah bin Mas'ud ni antara yang masuk Islam awal ketika di Mekah dan terlibat dalam banyak masyahid ataupun peperangan, termasuk peperangan awal iaitu peperangan Badar. Dan juga Abdullah bin Mas'ud ini dipuji ataupun diberikan pengiktirafan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ilmu Al-Quran, sehingga sabda Rasulullah, man ahabba an yaqra al-Qur'ana ghaddan kama unzila falyaqra'hu ala qira'ati ibni ummi abd. Siapa yang nak baca Quran dengan tepat sebagaimana diturunkan, maka dia baca dengan qiraat ataupun bacaan Ibnu Ummi Abd, iaitu merujuk kepada Abdullah
Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian dia kata haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Rasulullah itu adalah as-sadiqul masduq. As-sadiq itu maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sadiq fi fi'lihi wa qawlihi. Pada perbuatan Nabi dan juga lisan Nabi itu adalah as-sadiq. Sebab apa disebut as-sadiq? Sebab perkataan, lisan ataupun perbuatan fi'il Rasulullah itu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam mutabaqatun lil waqi', bertepatan dengan keperluan ataupun bertepatan dengan waqi', realiti manusia ataupun orang pada zaman tersebut. Maksudnya dia tak bercakap melainkan perkara yang betul, yang benar. Al-masduq iaitu merujuk kepada fima auha ilaih, apa yang diwahyukan kepada baginda, yakni Al-Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan Rasulullah itu tidak berbicara daripada hawa nafsu melainkan apa yang diwahyukan kepada baginda. Walaupun termasuk daripada ada sebahagian daripada bicara baginda itu adalah ijtihad Rasulullah, namun dia masih lagi termasuk dalam kerangka wahyu, kerana wahyu itu adalah Al-Quran dan wahyu itu juga adalah daripada lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini penegasan daripada Ibn Mas'ud bahawa apa yang dibicarakan oleh Nabi itu bertepatan dengan waqi', kejujuran Nabi. Yang kedua adalah Nabi menyampaikan dengan khabar yang sadiq, iaitu daripada Jibril alaihi salam tentang khabar yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah isyarat daripada Abdullah bin Mas'ud apabila beliau menyebut gelaran as-sadiq wal masduq itu? Sebab beliau nak mengisyaratkan bahawa hadis yang nak diriwayatkan ini ataupun hadis yang nak diceritakan ini adalah hadis tentang perkara-perkara yang ghaibiyat. Dan perkara-perkara yang ghaibiyat ini la ya'lamuha illallah, ataupun la majala lil aql fih, tidak ada ruang untuk akal berijtihad ataupun logik rasional akal. Oleh kerana hadis yang nak diceritakan itu lebih kepada masalah ghaibiyat, maka disifatkan Rasulullah itu sebagai as-sadiqu al-masduq, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ya'lamu ma fil arham, masuk daripada pengetahuan, hanya dalam pengetahuan Allah tentang apa yang berada dalam rahim tadi kan. Kemudian kata hadis itu, terjemahan ni lebih kuranglah kita tak terjemah satu persatu sebab kita nak cepat kan. Iaitu Rasulullah menyebut bahawa setiap daripada kita ini yujma'u khalquhu fi batni ummihi, diceritakan tentang tatawur ataupun perkembangan manusia dalam perut mak tadilah. Yang pertama adalah khalquhu tu adalah himpunan kita punya daripada mani tadi. Kemudian kata baginda arba'ina yawman nutfatan, iaitu 40 hari yang pertama tu adalah nutfah, titisan air mani. Kemudian summa yakunu 'alaqatan, kemudian dia menjadi, yang kedua adalah titisan darah. Summa yakunu mudghatan, nutfatan summa yakunu 'alaqatan mislu dhalik, summa yakunu mudghatan, apa kita kata potongan daging kan. Sebenarnya ini kurang tepat terjemahan-terjemahan ini, bukanlah kurang tepat. Ada satu buku yang menarik, kalau sahabat-sahabat nak baca, anda tak sempat nak belik satu persatu, tapi maksudnya kalau kita nak tengok lepas ni, kebetulan penulis buku ni adalah ulama daripada Jordan juga, iaitu syarah hadis yang ditulis oleh Dr. Sharaf Al-Qudah. Dia ada tulis lebih kurang, dia ambil daripada hadis 40 tu, dia ambil dalam 37 hadis, disyarah al-hadis. Dia maka Dr. Sharaf Qudah tu dia mensyarahkan hadis, dan apabila dia sampai kepada hadis tentang penciptaan manusia ni, dalam perkembangan manusia dalam perut mak ni, dia menggabungkan di antara fakta sains
dan ketepatan menterjemahkan perkataan mudghah, ketepatan menterjemahkan perkataan alaqah sesuai dengan term-term ataupun fakta-fakta saintifik tadi. Dan dia mengkategorikan hadis ini salah satu daripada hadis yang menerangkan tentang al-i'jaz al-ilmi, maksudnya mukjizat wahyu pada aspek saintifik tadi. Boleh rujuklah buku tajuk dia Al-Hadisun Nabawi Syarif Syarhu Sab'atin wa Thalathina Hadisan, karangan Syekh Dr. Syaraf Qudah. Secara umumnya ini kalau kita campur 40 ni 40 maksudnya lebih kurang kalau ikut hari kitanya lebih kurang 120 hari lah. Apabila selepas 120 hari itulah barulah kata Nabi SAW, thumma yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fir ruh. Datang malaikat. Alif lam pada perkataan malaikat itu adalah lil ahad. Maksudnya ada satu jenis malaikat yang khusus yang mana tugas dia adalah untuk meniup roh kepada nyawa yang baru tadi. Ini antara disebut oleh para ulama. Apa yang kita boleh ambil daripada perkembangan perkembangan kita dalam umat tadi, sebahagian kata para ulama, iaitu apabila kita dah lengkap 120 hari tadi, lebih kurang dalam 4 bulan, maka kalau bayi yang antara dia punya, kita kata implikasi hukum lah, ma yatarattabu alaih, apa yang implikasi hukum daripada yang difahami daripada hadis ini. Jadi antara yang pertama kata para ulama, sekiranya bayi itu dia mati sebelum daripada 120 hari ataupun sebelum daripada 4 bulan, maka dia tidak la yuhkam alaihi, dia tidak dinilai sebagai ataupun dia tidak terpakai padanya hukum sebagai insanun hayyun, sebagai manusia. Contohnya kalau ada kenalan kita, wali'ayazubillah, kalau berlaku gugur kandungan dia sebelum daripada 4 bulan, maka bayi itu tak perlu diurus sebagai jenazah manusia biasa, yang mana dimandikan, dikafankan, disalatkan. Tapi sekiranya bayi itu gugur selepas daripada 120 hari, maka dia perlu urus berdasarkan sebagai insanun hayy, sebagai manusia yang hidup lah. Walaupun ada perbahasan detail dalam mazhab-mazhab yang 4, tapi secara umumnya itu antara implikasi dia dalam memahami hadis ini. Kemudian kata Nabi SAW, wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqi. Diperintahkan, wa yu'maru tu yang diperintahkan tu adalah malaikat lah. Apa perintahnya adalah untuk menulis 4 kalimat. Allah Ta'ala telah menetapkan rezekinya, ajal juga, dan juga ketentuan kehidupan dia, sama ada dia beruntung, bahagia, ataupun dia di kalangan yang syaqi, yang celaka. Kemudian kata Nabi SAW, fa wallahi alladhi la ilaha illa ghairuh, la ilaha ghairuh, demi Allah, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Nabi menceritakan keadaan manusia, ahadakum, maksudnya ada keadaan yang berlaku daripada kalangan kita juga. Maksudnya apabila kita telah lahir ke muka bumi, kita telah ditulis dengan beberapa ketentuan tadi. Kemudian kita akan melalui proses kehidupan ni lah. Jadi apabila baca hadis ni, jangan bayang orang lain, cuba bayang kita dulu. Kita akan melalui proses hidup ni. Nabi kata ada di kalangan manusia ni, dia la ya'malu bi'amali ahli al-jannah. Dia beramal dengan amalan ahli syurga, sehingga satu peringkat dia dengan syurga tu hanya ada satu zira'. Satu zira' ni satu hasta. Apa maksud kat sini? Okey, yang pertamanya ialah maksud apabila Nabi menyebut zira' itu adalah min babit tamsil. Maksudnya Nabi sekadar untuk memberitahu contoh saja. Maksudnya tamsil, contoh saja. Tamsil wa taqrib. Nabi untuk mendekatkan contoh. Bila kita sebut hasta, maksudnya dekatlah.
Tak jauh lah, kalau 1 kilo jauh, kalau kilometer jauh, tapi hasta dekat lah. Jadi Nabi tak maksudkan orang itu dengan syurga itu satu hasta, tapi mimbab at-tamthil wa taqrib, kata para ulama. Nabi nak mendekatkan perumpamaan tu. Sebenarnya hakikat yang dimaksudkan oleh Nabi itu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam adalah umurnya sudah dekat dengan kematian. Maksudnya Nabi maksudkan adalah umur itu sudah dekat dengan kematian. Itu maksudnya. Bukan Nabi tak maksudkan betul-betul tahdid ataupun tahqiq bahawa jaraknya adalah sebanyak satu hasta. Jadi fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Fayasbiqu alaihi alkitab, maka kitab mendahuluinya. Kitab ini maksudnya ketetapan Allah, ilmu Allah Subhanahu wa taala mendahuluinya, menyebabkan lelaki itu pada penutup kehidupannya dia beramal dengan amali ahli nar fayadkhuluha. Akhirnya dia su'ul khatimah, menyebabkan dia masuk ke dalam neraka lah, disebabkan akhir kehidupan dia tadi adalah amalan ahli neraka. Apa maksud kat sini hadis ni? Jadi kata para ulama, maksud hadis ini ialah sebenarnya orang tadi dia bukan beramal dengan amalan ahli syurga, tapi dia beramal dengan amalan yabdu, yadhhar fin nas. Maksudnya zahir dan kelihatan pada manusia itu adalah amalan ahli syurga. Pada sangkaan dia, fi zannihi, pada sangkaan dia dan pada sangkaan manusia, lelaki itu orang baik lah. Pergi masjid, buat amalan baik, join kumpulan baik. Secara zahir sangkaan manusia nampak itu amalan ahli syurga. Tapi hakikatnya dia ada niat yang buruk. Dia ada riak. Dia ada benda-benda dalaman batin yang dosa maksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka benda itu di dalam pengetahuan Allah. Fayasbiqu alaihil kitab. Maka oleh kerana apa yang dilalui itu, maka menyebabkan dia masuk ke dalam neraka tadi. Begitu juga wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli al-jannati fayadkhuluha. Ini sama juga. Orang yang melakukan amalan ahli neraka kemudian mendahuluinya, maksudnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, kitab tu maksudnya ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka pada akhirnya dia menutup kehidupan dia dengan husnul khatimah, maka menyebabkan dia masuk ke dalam syurga lah. Sebab itu dalam hadis riwayat yang lain disebut inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannati fima yabdu lin-nas. Orang itu melakukan amalan ahli syurga yang pada sangkaan dan pada tanggapan manusia itu adalah amalan ahli syurga. Jadi apa yang kita boleh ambil daripada hadis ini ialah sebenarnya yang pertama adalah untuk percaya kepada qada Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketetapan Allah Subhanahu wa taala tidak bermaksud Allah Subhanahu wa taala menafikan ataupun tidak bermaksud menafikan pilihan manusia. Sebab itu dalam akidah ahli sunnah kita belajar bahawa manusia ini al-insan mukhayyarun fi fi'lihi, dia ada pilihan dalam perbuatan dia. Cuma dalam hadis yang lain dia sebut orang yang telah ditetapkan sebagai ahli syurga, maka dia muyassar, dipermudahkan untuk beramal dengan amalan ahli syurga. Orang yang telah ditetapkan untuk masuk ke dalam neraka, dia dipermudahkan untuk melakukan sebaliknya lah. Wal'iyazubillah, kita minta jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini banyak ulama letak, ada ulama letak antaranya al-a'malu bi khawatimiha, maksudnya pengukur amalan itu adalah pada penghujung dia. Sebab tu antara doa yang diajar kepada kita, Allahumma makhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Minta kita ditutup dengan khatimah yang baik. Yang kedua adalah untuk kita yakin dengan qada Allah, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik.
Itu serba sedikit tentang hadis ini. Moga-moga adalah manfaat yang kita dapat. Okey, kita pergi kepada hadis yang seterusnya. Tak dengar suara hadis. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Okey, baik, ini hadis yang ke-6. Al-hadis ke-6, ke-5 kan? Daripada Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anhuma qalat. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Okey, baik. Sebab apa digelar sebagai Ummul Mukminin? Sebab maksudnya kerana dia maksudnya pada aspek wujubil ihtiram wa ta'zim. Maksudnya untuk kita menghormati Ummul Mukminin. Kemudian panjanglah kalau kita nak baca biografi. Kemudian dalam hadis ni, hadis yang masyhur lah tentang Rasulullah menerangkan tentang perkara yang kita sebut sebagai bid'ah kan. Bid'ah. Jadi bid'ah ni panjanglah kalau nak bincang, tetapi sekurang-kurangnya yang pertama Rasulullah sebut dengan perkataan man ahdatha. Man ini lafaz umum merangkumi lelaki ataupun perempuan, sesiapa sahaja. Tetapi perkataan umum di sini juga boleh jadi yuradu bihil khusus. Boleh jadi khusus kepada, maksudnya dia umum kepada semua manusia tetapi khusus kepada umat Islam. Sebab dia berbicara tentang mereka-mereka yang Muslim. Yang kedua, boleh jadi man ini dalam bentuk individu, fardun, ataupun boleh jadi man itu dalam bentuk jamaah, dalam bentuk kumpulan. Maksudnya orang yang melakukan perkara baharu ataupun bid'ah dalam bentuk kumpulan. Nabi sebut man ahdatha fi amrina. Ahdatha ni adalah mendatangkan perkara yang baru. Hadisul qaul. Kan hadis ni adalah perkara-perkara yang baharu. Fi amrina maksudnya fi amri dinina. Pada urusan agama, fi amri dinina, hadha penegasan takkid ma laysa minhu, yang bukan berasal daripada, maksud yang tidak ada asal daripada agama, fahuwa raddun, maka yakni mardudun, dia tertolak. Cuma ulama bincanglah hadis ni kan. Jadi macam mana kita nak faham permasalahan bid'ah ini? Yang pertama ialah kita kena faham perkara yang baharu itu sentiasa berlaku. Jadi perkara yang baharu itu sama ada adalah dalam masalah akidah ataupun ibadah, ataupun selain daripada ibadah. Okey, kita tengok satu persatu. Yang pertamanya adalah perkara baharu yang tidak ada asal, maksudnya tidak bersandarkan kepada dalil, usul dan kaedah-kaedah kuliat agama. Maksudnya perkara baharu dalam agama yang tidak ada asas daripada sama ada dalil ataupun kawaid yang kuliah yang menjadi usul kepada agama. Itu yang pertama. Maka perkara yang tidak ada asas daripada usul ataupun dalil-dalil yang kuliat agama itu, maka itulah disebut sebagai bid'ah. Adapun perkara-perkara baharu yang kita sebut sebagai nawazil ataupun al-mustajiddat, contohnya zaman sekarang kan banyak benda-benda yang tidak ada di zaman Rasulullah yang juga berkait dengan agama, berkait dengan wasilah untuk menegakkan perkara-perkara agama, selagi mana dia tidak bercanggah dengan dalil ataupun tidak bercanggah dengan usul syarak
ataupun kita sebut sebagai kaedah-kaedah kulliyat, kaedah-kaedah yang umum, maka itu tidak dikira sebagai bid'ah. Sebab banyak benda dalam urusan kita kan. Jadi akar, maksudnya kalau kita nak faham permasalahan bid'ah ni, pertama kita kena tengok kepada mahal khilaf dia ataupun mahalul bahas. Apakah asas perbahasan dia? Yang pertama, asas perbahasan yang pertama adalah kita tengok kepada naw'ul ibadah, bentuk ibadat tadi. Ada ibadat yang ma'kulatil makna. Ma'kulatil makna. Ada ibadat yang ghair ma'kulatil makna. Maksud ma'kulatil makna tu ialah ibadat yang mana dia punya makna dia tu ataupun dia berasaskan kepada illah yang boleh dikias. Maksudnya boleh kias terhadap perkara-perkara yang lain. Ada ibadat yang ghair ma'kulatil makna, tak boleh kias. Contohnya enta salat. Enta tak boleh tiba-tiba nak doa saja kerana kias terhadap solat adalah doa, tak boleh. Jadi perkara-perkara yang ma'kulatul makna ataupun itu tidak boleh dikias, maka itu adalah perkara-perkara yang sawabit ataupun sabitah. Sekiranya berlaku pembaharuan pada perkara-perkara yang ghair ma'kulatil makna tadi, silap, ghair ma'kulatil makna seumpama salat, seumpama ibadat-ibadat yang lain, maka dia dikira sebagai bid'ah. Dan bid'ah ini boleh berlaku dalam beberapa keadaan. Sama ada bid'ah pada ziyadah, ada pertambahan. Contohnya, solat kita tambah rakaat ataupun kita tambah rukun-rukun yang lain yang tidak ada di zaman Nabi SAW, ataupun berlaku dalam bentuk at-tanqis ataupun al-inqas, kita mengurangkan. Contohnya solat yang 4 rakaat kita kurangkan kepada 3 rakaat contohnya. Ataupun berlaku juga dalam konteks at-tabdil, kita mengubah-ubah. Ada, maksudnya syariat yang asal kita ubah kepada bentuk yang lain. Maka ada 3 keadaan berlakunya bid'ah. Pada keadaan yang mana berlakunya bid'ah? Pertamanya pada masalah akidah. Yang kedua pada masalah ibadah yang tidak boleh dikiaskan ke atasnya. Ataupun sebagai ulama menyebut dalam masalah usul ibadat ataupun ibadat yang terbina di atas dalil-dalil yang qat'i. Yang kita sebut juga tadi sebagai ghair ma'kulatil makna. Tapi ada perkara ibadat yang mana, ini ulama bincang lah, kalau kita nak tengok tu kita cari kajian tentang boleh tak berlaku qiyas dalam ibadat. Bentuk ibadat yang mana boleh dikiaskan. Adakah nama saja ibadat tak boleh dikias? Sebab ulama meletakkan kaedah al-aslu fil ibadat al-hadru illa ma dalad dalilu ala jawazihi atau ala jawazih. Asal pada ibadat tu adalah at-tahrim, haram, melainkan ada dalil yang menunjukkan kepada perintah, keharusan untuk kita buat. Jadi kaedah tu adalah terpakai, adakah kaedah tu terpakai pada semua ibadat? Ataupun kaedah itu sebenarnya adalah kepada beberapa bentuk ibadat saja? Itu kembali, ini mengakibatkan ataupun menatijahkan perbahasan yang kedua, iaitu boleh tak berlaku qiyas dalam ibadat. Sekiranya kita kata itu hanya melibatkan beberapa bentuk ibadat saja, contohnya ibadat yang kita kata bersifat usul contohnya, ataupun ibadat yang bersifat qawaid contohnya, ataupun ibadat yang ghair ma'kulatil makna, memang wasilahnya sabitah, solat dengan cara tu tak boleh berubah, zakat dengan cara tu lah tak boleh ubah. Maksudnya kaifiat, wasilah, maksud, bukan setakat maksud tetapi wasilah juga sabitah. Bukan kata hanya maksud yang kekal. Lepas ni kita akan huraikan sikit. Contohnya zakat, dia ada maqasid dan ada wasilah. Maqasidnya adalah untuk membantu orang miskin. Kita tak boleh kata, selagi mana aku boleh membantu orang miskin, maka aku dikira membayar zakat. Walaupun aku tak bayar dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh para ulama tentang masalah zakat, haul dan nisab dan sebagainya. Tak boleh kita kata begitu. Sebab apa? Sebab zakat itu ibadat yang mana sabit pada maksudnya, iaitu menyampaikan kebaikan kepada orang miskin, dan juga sabit secara wasilahnya. Wasilahnya tidak boleh berubah juga.
Ada kaifiat dan juga cara-cara yang khusus tentang ibadat zakat tadi. Tapi ada perkara-perkara baharu dalam ibadat yang bersifat wasilatul wasail ataupun wasilah yang boleh dikompromi kerana dia bukan wasilah yang sabitah ataupun dia bersifat terdedah kepada perubahan-perubahan zaman. Contohnya kita kata dulu orang bincang solat di atas unta, sekarang ni solat di atas kenderaan contohnya, solat di atas kereta macam mana. Ataupun kita kata apa lagi, bayar zakat secara online, itu wasilatul wasail. Bukan zakat itu sendiri tapi wasilatul wasail, wasilah untuk menyampaikan kepada zakat. Boleh tak dengan cara online, boleh tak dengan cara scan dan sebagainya. Itu tidak terdedah kepada hukum bid'ah. Kerana dia terdedah kepada, kita kata, selagi mana menepati kaedah dan usul-usul syarak dan kaedah-kaedah dalil, maka itu dikira sebagai al-amr al-mujtahad fihi ataupun amrun ijtihadi, perkara-perkara yang kita masuk dalam perkara-perkara yang ijtihadiyah. Okey, begitu. Jadi kita bahagikan kepada dua tadi. Sekiranya perkara baharu itu menempati usul syarak, kaedah-kaedah kulliyat, maka dia bukan termasuk dalam bid'ah yang dicela oleh syarak. Maka ia termasuk daripada perkara-perkara yang dianggap sebagai amrun ijtihadi ataupun masail ijtihadiyah. Masalah-masalah yang diijtihadkan oleh para ulama kerana berlakunya perkembangan zaman. Tapi sekiranya sesuatu yang baharu yang disandarkan pada syarak, tidak ada asas langsung daripada usul syarak, asas syarak ataupun kaedah-kaedah kulliyat, maka dia kategori dalam masalah bid'ah tadilah. Okey, baik. Maka perkara bid'ah ni fahuwa raddun. Cuma ulama dulu apabila peringkat awal Islam secara sejarahnya, apabila sebut perkataan bid'ah, banyak berlaku secara peringkat awal dalam masalah akidah lah. Dalam masalah akidah, kemudian berkembang kepada masalah-masalah yang lain. Kemudian sebab itu muncul ahli sunnah. Muncul ahli sunnah wal jamaah kerana nak mempertahankan sunnah dalam bid'ah i'tiqad. Sebab peringkat awal hatta di akhir zaman salaf itu berlaku bid'ah dari sudut i'tiqad, Mu'tazilah, Khawarij dan sebagainya. Dan muncul perkataan al-jamaah itu kerana untuk mempertahankan bid'ah, untuk membantah bid'ah-bid'ah yang bersifat politik. Political punya, mereka ambil bukan setakat ada pegangan bid'ah, tapi mereka mengambil political movement. Mereka ada gerakan politik. Contohnya Syiah dan juga Khawarij. Bid'ah yang ada pada Syiah dan Khawarij bukan setakat idea yang boleh dibahaskan dalam dewan kuliah ataupun yang boleh dibahaskan secara ilmiah, tapi idea itu menyentuh kestabilan politik ataupun kepimpinan umat Islam. Maka di atas asas bentuk bid'ah i'tiqad yang menyentuh kesejahteraan masyarakat, maka ulama menambah kita mesti mempertahankan ahli sunnah wal jamaah. Wal jamaah itu adalah jamaatul muslimin, kestabilan, kesejahteraan, kesatuan orang Islam pada waktu tersebut. Tapi wallahu alam, panjanglah masalah ini, tapi secara umumnya kita ambil begitulah. Dan bid'ah ini juga banyak berlaku pada isu wasilah. Maka kita kena belajarlah bab wasilah yang apakah wasilah yang sabitah, apakah wasilah yang boleh berubah, apakah wasilah yang tidak boleh berubah. Ada wasilah yang boleh diijtihadkan, ada wasilah yang tidak boleh diijtihadkan. Yang akhir sekali, untuk memahami masalah bid'ah ini, kita kena memahami pada neraca usul fiqh juga. Contohnya, kita memahami pada kerangka dalil yang umum dan khusus. Itu antara perbahasan yang penting dalam usul fiqh. Kalau kita kuasai, kita boleh tackle perbahasan bid'ah tadi. Sebab banyak masalah-masalah yang diperdebatkan sebagai amalan bid'ah, tetapi dia ada sandaran daripada dalil-dalil yang umum. Jadi kita nak debat benda tu bid'ah ke tidak, kita kena menguasai masalah al-umum wal khusus. Boleh tak berhujah dalam masalah yang khusus dengan dalil yang umum? Adakah benda itu terpakai ataupun ma'mul, diamalkan oleh para fuqaha ataupun tidak? Kita kena buat kajian. Okey, maksudnya tentang masalah
umum dan juga khusus tadi. Al-umum wal khusus. Dalil-dalil bentuk dalil yang umum dan juga bentuk-bentuk dalil yang khusus. Ini membantu kita. Yang akhir sekali ialah ulama juga ada bincang, bolehkah kita menghukum bid'ah pada masail ijtihadiyah? Jadi banyak yang jadi polemik dalam masyarakat ni ialah kerana khilaf dalam menentukan itu sendiri adalah masalah perkara ijtihadi ataupun perkara yang bukan ijtihadi. Kalau bukan ijtihadi, maksudnya bid'ah lah, lawan kepada sunnah. Kalau benda itu adalah ijtihadiyah, ada asas dalil, maka di situ ulama bincang, boleh tak kita at-tabdi' fi masailil khilaf? Maka apakah hukum tabdi' pada masailil khilaf? Jadi antum carilah. Antum cari PDF, cari apa, buku-buku yang membahaskan tentang boleh tak kita hukum bid'ah pada masalah khilaf. Secara umumnya memang tak boleh lah. Tapi ente bacalah dulu, sebab benda itu berlaku dalam beberapa kita kata fatwa ataupun pendapat para ulama. Okay, wallahu alam, kita pergi kepada yang seterusnya, hadis yang seterusnya. Ahsanallahu alaikum. Qala rahimahullah. Al-hadis السادس عن أبي عبد الله نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. Okey, masih kepada pembaca. Jadi hadis ini daripada Abdullah Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma. Dia adalah sahabi ibnu sahabi lah. Boleh bacalah dia punya biografi dia. Secara umumnya hadis ini menerangkan tentang 3 kategori hukum tadi. Yang pertama adalah halal, yang kedua adalah haram, yang ketiga adalah perkara-perkara yang dianggap sebagai mushtabihat, maksud tasyabuh bainal halal wal haram ataupun bainat tahlil wat tahrim. Berlaku tasyabuh, keserupaan, kehampir serupaan di antara tahlil ataupun tahrim. Jadi yang pertama adalah perkara yang jelas halal. Perkara yang jelas sebagai halal. Al-halalu bayyin. Maksudnya, ini pun khilaf di kalangan para ulama. Jumhur para ulama termasuk mazhab Syafi'i mengatakan al-aslu fil asya' al-hil ataupun al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum asal sesuatu adalah halal. Halal itu adalah mubah, perkara yang diizinkan, perkara yang ma'zun, perkara yang diizinkan oleh syarak. Sesuatu selain daripada ibadat lah, termasuk muamalah, termasuk makulat, makanan. Jadi setiap sesuatu itu, kata al-Imam Syafi'i, ialah al-hillu ataupun al-ibahah. Berbeza, ada sebahagian ulama yang mengatakan haram, tapi kita ambil asalnya adalah ibahah. Jadi asal sesuatu adalah ibahah. Jadi ibahah itu sama ada ataupun perkara halal itu ada 2 keadaan. Sama ada dalil huna, ada dalil yang mana yadullu ala hillihi. Dalil yang sabit, yang qat'i, yang menunjukkan kepada kehalalan dia, keharusan dia. Yang kedua adalah dalil umum. Dalil umum kaedah tadilah. Ada perkara halal yang mana dia halal kerana dalil umum. Syarak mengatakan bahawa selagi mana tidak ada pengharaman, maka dia adalah halal ataupun diharuskan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah al-haram. Al-haram adalah perkara yang dinaskan tentang pengharaman dia. Dinaskan oleh syarak ataupun Al-Quran tentang pengharaman perkara-perkara yang haram tadi. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, contohnya tentang makanan. Uhilla lakum mut-tayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Sebab itu dalam Quran
Allah Ta'ala sebut benda-benda yang haram ni tak banyak kan. Kemudian uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Dihalalkan yang selain daripada itu semua dihalalkan. Ya, dengan maksud diizinkan ataupun diharuskan untuk kita makan makanan tadi. Sebab itu yang pertama lah. Yang kedua adalah perkara-perkara. Yang ketiga adalah perkara-perkara yang syubhat. Okay, Nabi sebut dalam hadis ini, kalau kita perasan, Nabi sebut yang pertama, famanittaqa syubhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Siapa yang menjauhi syubhat, maka dia telah membersihkan agamanya dan juga maruah dia. Jadi apabila Nabi guna istabra'a, membersihkan agama, ada ulama kata syubhat itu adalah perkara yang haram. Sebab apabila kita tidak melakukan perkara yang haram, maka kita membersihkan diri daripada membersihkan agama kita lah daripada perkara-perkara yang haram. Tapi yang lebih tepat, syubhat itu ialah apabila kita minta ataupun berusaha untuk menjauhkan diri daripada perkara syubhat, secara tidak langsung kita menjaga agama kita lah. Sebab syubhat itu adalah tariqatun ilal wuqu'i fil haram ataupun wasilatun ilal wuqu'i fil haram. Begitu juga irdihi, kita punya maruah dan air muka kita. Ini kita maksudnya min babil wara', tarkuhu min babil wara', tarkuhu wara'an. Kita meninggalkan perkara syubhat sebagai wara' untuk menjaga agama dan wara' untuk menjaga tatawulul al-kalam, maksudnya cakap-cakap daripada orang-orang yang jahil yang tidak faham. Sebab itu dalam satu hadis yang lain Nabi sebut man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yaqifanna mawaqifat tuham. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, jangan dia, maksudnya dia jangan terjebakkan diri pada tempat-tempat yang boleh menyebabkan dia dituhmah oleh orang-orang jahil tadi. Boleh jadi dia melakukan perkara yang harus pada dia punya ijtihad dia, tapi pada sangkaan orang jahil dan manusia ramai, dia sedang melakukan perkara-perkara yang haram. Mungkin pada ijtihad dia benda ni adalah harus. Tapi oleh kerana dia termasuk daripada syubhat, perkara yang tidak jelas keharusan dia dan tidak jelas keharaman dia. Contohnya Ustaz isap rokok. Sebut terus lah. Contohnya seorang alim isap rokok kan. Kita carilah apa pun dalil kan. Ulama dulu isap rokok lah. Ulama dulu isap yang macam ni, jenis-jenis macam ni kan. Tapi keharusan rokok tu tak jelas. Tak jelas. Dia termasuk daripada perkara-perkara yang syubhat. Walaupun ada fatwa haram tu kita tak, itu cerita lain lah. Tapi maksudnya ialah dia meletakkan diri pada mawaqif at-tuhmah. Okey, sikit kita ambil sikit je dalam hadis ni. Yang kedua, apa maksud waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram? Siapa yang terjebak dalam syubhat, maka dia terjebak dalam haram. Sebenarnya dia tak rujuk syarah ni, tapi kalau sahabat-sahabat nak tengok bolehlah. Syarah yang dipaparkan tu kan. Jadi Nabi sebut dalam hadis ini, siapa yang terjatuh ataupun terjebak dalam syubhat, maka dia telah melakukan perkara-perkara yang haram, waqa'a fil haram. Maka di sini ada dua pendapat para ulama. Maksud di sini adalah bukan maksud siapa yang melakukan perkara syubhat memang confirm dia lakukan perkara haram, sebab syubhat bukan perkara haram. Kalau syubhat adalah perkara haram, maka Rasulullah tak akan membahagikan syubhat itu sebagai al-qismu salis, bahagian yang ketiga. Tetapi Rasulullah mendatangkan bahagian yang ketiga yang berlaku ishtibah bainat tahlil wa tahrim. Maksudnya ada syubhat keserupaan dalam menghukum haram ataupun halal. Maka apa maksud siapa yang terjatuh ataupun terjebak dalam syubhat maka dia terjebak dalam haram? Maksudnya pertamanya kata para ulama ialah yaqa'a fil haram wa huwa yazunnu annahu laysa biharam. Boleh jadi syubhat yang dia jatuh tu hakikatnya adalah haram, tapi di luar daripada pengetahuan dia. Maksudnya dia menyangka dia bukan haram ataupun dia menyangka benda tu harus, tetapi hakikatnya benda tu adalah haram. Okay, baik. Yang kedua kata para ulama, yaqa'a fil haram itu ialah qaraba an yaqa'a fil haram. Dia hampir mendekati haram. Sesiapa yang selalu bergelumang dengan perkara syubhat,
qaraba an yakuna fil haram ataupun qaraba an yaqa'a fil haram. Dia sudah meletakkan kaki untuk mendekati perkara haram. Sebab itu dalam Quran Allah Taala sebut wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Jadi orang-orang Bani Israel itu apabila mereka bunuh para anbiya, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Sebelum mereka bunuh tu mereka telah melakukan maksiat kepada para anbiya. Maksudnya itu adalah wasilah secara berperingkat sebelum mereka membunuh para anbiya. Jadi begitu juga orang yang terjebak dalam syubhat, maksudnya dia sudah meletakkan kaki dia dalam langkah-langkah untuk melakukan perkara haram tadi. Okay, baik, kemudian kita pergi, kemudian banyaklah hadis ni Nabi Rasulullah sebut, akhir sekali ada antaranya Nabi sebut la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Maksudnya kasir tak tahu, ramai tidak tahu tentang hakikat kebenaran perkara syubhat tadi. Maksudnya ya'lamuhunna al-qalil, hanya sedikit sahaja di kalangan manusia yang tahu, yakni para ulama ar-rasikhuna fil ilmi, para ulama yang kukuh dalam ilmu, mereka mengetahui tentang hakikat kebenaran perkara-perkara syubhat tadi. Sebab itu berlakunya fatwa dan sebagainya dalam tahlil dan juga tahrim, dalam menentukan sama ada haram ataupun halal, tarjih ataupun fatwa para ulama contohnya. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui tentang perkara tadi. Sebab ihtimal itu berlaku kerana apa? Ihtimal itu kemungkinan halal ataupun haram itu kerana berlaku pada yang pertama adalah zaniyatud dalalah. Dalil itu sifat makna dalil itu adalah zanniyah. Dalil yang menyatakan tentang hukum perkara itu, dia punya dalalah, dia punya petunjuk dan makna dia masih lagi zanni. Masih lagi zanni itu maksudnya terdedah kepada pelbagai pendapat, pelbagai kemungkinan makna. Jadi tidak diketahui oleh orang ramai, hanya diketahui oleh para ulama. Okay, baik, kita pergi hadis yang seterusnya. أحسن الله عليكم وقال رحمه الله. الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن عاص الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. Okey, ahsanallahu ilaik. Terima kasih kepada pembaca. Okey, hadis ni tentang ad-din an-nasihah daripada Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari. Ruqayyah ni ataupun Abi Ruqayyah ni, Tamim ni dia adalah kana Nasraniyan. Dia dulu adalah orang Nasrani lah. Masuk Islam pada tahun ke-9 Hijrah. Kemudian jadi sahabat Nabi SAW. Jadi hadis ni antara hadis yang menjadi usul dan ringkas tetapi sebenarnya padat maksudnya. Bahawa Nabi SAW bersabda ad-din an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ad-din ini sebenarnya dalam bahasanya dia ada banyak maksud lah. Antaranya maksudnya adalah at-tariqah, jalan, ataupun as-sultan, kekuasaan, ataupun al-mulk, malik yaumiddin, hari pembalasan yang padanya ada pihak yang berkuasa iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita maksudkan sini adalah keseluruhan agama itulah. Keseluruhan agama itu adalah an-nasihah. Apa makna an-nasihah? An-nasihah itu adalah iradatul khair lil mansuhi lahu. Kita mengkehendakkan kebaikan kepada orang yang kita nasihat tadi. Ataupun sebagai ulama kata hayadatul hadz. Maksudnya kita nak kebaikan kepada orang yang kita nasihat tadi. Okey, dalam hadis nasihat ni kita ringkaskan, kita faham dengan 3 dimensi ataupun 3 perspektif. Ini dinukil daripada Syekh Abdullah ibn Bayyah hafizahullah taala, iaitu kita memahami hadis nasihat ini pertamanya pada aspek aqaid, akidah, kemudian pada aspek maqasid, yang ketiga pada aspek qawaid. 3 kan. Aqaid, maqasid dan juga qawaid. Kita tengok yang pertama. Kulna, yakni para sahabat tanya, liman, nasihat kepada siapa?
Kata Nabi SAW, lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa amatihim. Kepada Allah. Nasihat kepada Allah, aqaid. Nasihat kepada Rasulullah juga aqaid, termasuk daripada perkara-perkara akidah. Apabila kita nasihat kepada Allah tu, maksudnya akidah kita kepada Allah, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, dan beramal dengan perintah Allah, beramal dengan perintah Rasulullah SAW. Sebab akidah itu antara muqtadal iman adalah amal. Jadi aqaid itu ataupun akidah itu bahagian yang pertama terpakai pada nasihat lillahi wa li rasulih. Lillahi wa li rasulih. Dan padanya juga ada maqasid. Maqasid daripada nasihat Allah dan Rasul adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan maqasid daripada kita mentaati Allah dan Rasul adalah untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan antara maqasid untuk kita nasihat lillah wa lir rasul adalah untuk kita mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin. Sebenarnya banyaklah perincian kan daripada kitab dan sunnah tu. Maksudnya lillahi wa li kitabihi. Sorry, ana tertinggal. Lillah wa li kitabihi wa li rasulihi. Kitab tu termasuk daripada rukun iman kan, beriman dengan kitab, beramal dengan kitab, dan juga melaksanakan tuntutan Alkitab, yakni Al-Quran. Begitu juga Rasulullah SAW. Jadi padanya aqaid, akidah kita dengan kitab dan sunnah, dan juga padanya maqasid. Apakah maqasid daripada Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Rasulullah dan juga Al-Quran tadi. Dan padanya ada qawaid dengan kaedah-kaedah tertentu. Wali a'immatil muslimin wa amatihim, nasihat kepada pemerintah. A'immah itu adalah yang pertama pemerintah, yang kedua adalah para ulama lah. Yang kedua adalah orang awam di kalangan kita masyarakat. Apa maqasid daripada nasihat kepada pemerintah dan para ulama adalah untuk menegakkan kebaikan, maslahah, kebaikan manusia, kebaikan agama, kebaikan nyawa. Maqasid yang 5 itulah. Kalau tidak ada check and balance dalam menasihati, maka tak tercapailah kebaikan-kebaikan maqasid. Dan dia ada qawaid, dia ada kaedah-kaedah dia. Untuk menasihati perintah ada kaedah dia. Tidak boleh menasihati perintah sehingga mendatangkan mudarat yang lebih besar. Tapi bukan bermaksud tak boleh nasihat langsung. Tapi kena ada pertimbangan mudarat dan juga mafsadah dan juga maslahah tadi. Okay, hadis yang akhir sekali, insya-Allah kita sempat hadis yang akhir sekali yang kita baca. Ahsanallahu ilaik, silakan yang hadis yang ke as-samin, yang ke-8. Ahsanallahu ilaikum. Qala rahimahullah. Al-hadis as-samin an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata fa idza fa'alu dhalika atamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Okey, hadis yang akhir ini kata Rasulullah SAW daripada Abdullah bin Umar bahawa Nabi kata umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan. Artinya Allah yang memerintahkanlah. Dan perintah kepada Nabi itu juga menjadi wahyu. Al-aslu fi amri Rasulullah SAW adalah lil wujub, hukumnya wajib. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang diperintahkan itu adalah muqatalah, uqatilan nas. Uqatil berbeza dengan aqtul. Uqatil bukan bermaksud bunuh. Kalau qatala boleh jadi bunuh. Tapi kalau qatala, uqatil itu boleh jadi padanya juga berlaku pembunuhan, tapi secara umumnya adalah memerangi. Muqatalah itu boleh jadi dengan pelbagai wasilah, pelbagai cara. Uqatilan nas. An-nas kat sini bukan sebahagian semua manusia, walaupun di situ ada alif lam, tidak yufidul umum kalau kita belajar usul fiqh. Tapi dia adalah umum, al-umum alladhi
yuradu bihil khusus, perkataan umum tapi dikehendaki oleh Nabi adalah khusus al-musyrikin, al-musyrikin, mereka-mereka yang musyrik, mereka-mereka yang mensyirikkan, orang kafir lah. Jadi aku diperintah untuk memerangi orang kafir, dan memerangi itu tengok step lah, dia punya stage. Bukan perang tu termasuk dia macam hubung kait antara qatlun dengan muqatalah tu adalah umum wa khusus. Maksudnya tidak semua muqatalah maksudnya pembunuhan itu bukan bermaksud muqatalah, tetapi dalam muqatalah itu ada juga salah satunya boleh berlaku, yang paling kemuncak sekiranya diperlukan adalah berlaku pembunuhan juga. Jadi perintah kepada Nabi itu adalah untuk mengikut marhalah-marhalah dakwah dia. Boleh jadi dengan dakwah sir, dakwah jarriyah, kemudian apabila dizalimi maka berlakulah perang. Itu semua adalah step-step yang jelas dalam sirah Nabi SAW. Itu antara cara muqatalah Nabi SAW. Apa dia punya maqasid dia sehingga mereka masuk Islam? Yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salah. Jadi an-nas itu ditaksiskan oleh dalil-dalil yang lain lah, yang menunjukkan bahawa orang-orang yang kafir zimmi tak dibunuh, contohnya kalau dalam konteks maksudnya bukan semua manusia, maksudnya orang Islam tak termasuk daripada perkataan an-nas, tapi yang dimaksudkan adalah al-kafirin ataupun al-musyrikin, sehingga mereka mengucap, mendirikan salat dan membayar zakat. Ini bukan mimbabil hasr, tapi mimbab, bukan kita kata 3 perkara ni saja, tapi 3 perkara ni adalah usul. Usul keberapa? Syahadah tu adalah, maksudnya sehingga mereka mengucap syahadah dan segala amalan-amalan lisan yang lain. Dan segala i'tiqad yang lain. Sebab dalam akidah ni bukan syahadah saja. Syahadah tu adalah yang paling tinggi sekali. Jadi sehingga mereka masuk Islam, mengucap 2 kalimah syahadah dan beriktikad dengan i'tiqad akidah-akidah yang diajarkan oleh Islam, beriman kepada malaikat, kitab, hari kiamat, qada dan qadar maksudnya. Jadi apabila Rasulullah menyebut satu saja, yashhadu an la ilaha illallah, itu sebagai kaedah umum, bukan limitasi kepada syahadah saja, tapi segala i'tiqad yang diajarkan yang menjadi muqtada tuntutan kepada syahadah Allah dan juga Rasulullah SAW. Begitu juga salat, bukan salat saja tapi segala ibadah badaniyah yang lain. Seumpama membaca Quran, ibadat badaniyah yang lain, puasa contohnya. Dan juga zakat dan segala ibadat maliyah, ibadat harta yang lain. Okey, itu yang kita nak jelaskan. Bukan terhad kepada 3 perkara itu saja, tetapi 3 perkara itu adalah kaedah usul ataupun asas kepada perkara-perkara yang lain. Yang kedua, kita kena jelaskan juga, kata para ulama, al-aslu fi alaqatir rasul bainar rasul fi alaqatil bainal muslimin wal musyrikin adalah as-silmu, keamanan. Asal pada hubungan di antara orang Islam dengan orang kafir itu adalah keamanan. Sebab itu ada perbahasan di antara jihadut talab dan juga jihad ad-difa'. Sehingga kata para ulama, kebanyakan ataupun hampir semua peperangan Nabi itu adalah jihad difa'. Udhina lilladhina yuqataluna bi'annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Jadi perang tu adalah pilihan muqatalah yang paling akhir sekali, bukan yang paling awal. Dakwah sir, dakwah jahriyah, kemudian pelbagai cara yang Nabi buat, diplomatik, perjanjian, pelbagai perjanjian Hudaybiyah dan sebagainya. Tapi sekiranya berlaku pencerobohan daripada pihak kufar, maka dipilih cara untuk perang. Maka perang itu, kata para ulama, kalau kita analisis balik peperangan Rasulullah, kebanyakannya adalah jihadud difa', kerana nak mempertahankan daripada serangan ataupun pencerobohan pihak musuh tadi.
Okay, baik. Jadi orang yang sudah masuk Islam dan melakukan segala tuntutan tadi, kata Nabi SAW, fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Terpeliharalah, maka tak bolehlah kita tumpahkan darah mereka ataupun mencerobohi hak harta mereka. Sebab itu berlaku dalam peperangan, tak ingatnya sahabat nama Miqdad ataupun ada beberapa kes yang lain. Waktu tengah perang ada seorang ni dia mengucap syahadah la ilaha illallah. Jadi sahabat tu pun bunuh. Sebab dia menganggap orang kafir itu tipu lah. Dia maksudnya dia mengucap sebab nak selamatkan diri daripada dibunuh. Dia adukan kepada Nabi, Nabi marah lah. Nabi kata kau belah ke dada dia. Sebab once seseorang itu sudah mengucap syahadah, praktikkan hadis ini, maksudnya dia sudah terpelihara darah dia. Kita tak boleh tumpahkan lagi darah dia apabila dia sudah Islam. Sebab itu sebahagian para ulama membantah peperangan yang berlaku di sebahagian tempat di Timur Tengah di negara Islam ni, sebab sebahagiannya adalah pertempuran di antara orang Islam. Walaupun ada lagi bab lain dalam bab burah ke dalam bab perbahasan yang lain, tapi ada sebahagian tempat itu kita kata fitnah tidak jelas, samar-samar antara berlaku peperangan di antara orang Islam. Sedangkan sesiapa yang sudah syahadah, mendirikan salat dan membayar zakat, maka darah dia kita kena pelihara, tak boleh tumpahkan, harta dia kita tak boleh ceroboh. Illa bihaqqil Islam, melainkan pada keadaan-keadaan yang dibenarkan oleh Islam. Contohnya kalau dia melakukan, meninggalkan salat, contohnya dikenakan hudud. Kalau dia meninggalkan salat dan mengingkari kewajipan salat, maka dia kena dibunuh secara had, secara hudud, maka boleh ditumpahkan darah dia. Ataupun apabila dia kufur, ataupun muharabah contohnya, ataupun dia mengangkat orang untuk tak bayar zakat, sebagaimana zaman Abu Bakar berlakunya peperangan secara berkumpulan, maka boleh ditumpahkan darah dia. Itu maksud illa bihaqqil Islam, pada keadaan-keadaan undang-undang yang dibenarkan oleh Islam, maksudnya ahkamul jinayat lah, hukum hakam jinayat, boleh dibunuh orang Islam, bukan dibunuh di situ adalah dibunuh oleh pemerintah lah, bukan dibunuh, dihukum dengan hukuman yang membawa kepada kematian pada hukum-hukum yang kerosahan yang dibenarkan, wa hisabuhum 'ala Allah. Maksudnya kita hanya menghukum dengan hukuman yang zahir, hakikat dalaman itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi kita jatuhkan hukuman, hakikat dalaman kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun boleh jadi ada orang tu mengucap syahadah la ilaha illallah, orang munafik, tapi Nabi tetap berta'amul, berinteraksi, bermuamalat dengan mereka sebagaimana orang Islam. Sebab mereka masih lagi ada hak untuk dimuamalat dengan, zahirnya mereka adalah Islam, wa hisabuhum 'ala Allah. Hakikat niat-niat dan batin dalaman mereka itu diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hadis yang akhir sekali. Sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Nak kira tak ada soalan aku kan? InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, kita sambung minggu depan lah insyaAllah. Kita sambung pada kesempatan yang akan datang insyaAllah. Okay, baik. Jadi kalau siapa nak cari tadi kitab hadis tu, yang sebab tak ramai ulama-ulama moden yang menerangkan. Nak kira tak ada soalan aku kan? InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, kita sambung minggu depan lah insyaAllah. Kita sambung pada yang menerangkan. Ada satu buku yang bagus, iaitu karangan Dr. Sharaf Al-Qudah. Inilah kebetulan ada ni, Al-Hadith An-Nabawi Al-Sharif Syarhu Sab'atin wa Thalathina Hadithan. Sebahagian besarnya ataupun dia hadis-hadis 40 jugalah, cuma dia pilih-pilih pilihan dia sendiri. Dan boleh tengoklah dia punya syarah tentang hadis, tentang tatawur perkembangan penciptaan manusia tadi. Dia banyak sebutkan juga kajian-kajian semasa, dan dia tahqiq balik makna-makna mudrah, alaqah tadi, bukan hanya dengan tafsiran klasik yang biasa kita nukil,
Tapi ada makna yang lebih tepat, insyaAllah kalau kita sempat kita kongsikan, insyaAllah. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.